Terima kasih. Okay, so kalau untuk jimatkan data anda, anda boleh turn off webcam. Okay. Dan saya akan mulakan kelas sebab kita dah masuk pada minit yang pertama iaitu 2:16 PM. Okay, jadi so ucapan haluan saya tadi, selamat datang kepada semua pelajar. Saya harapkan anda semua berada dalam kesihatan yang baik. Okay, semoga anda semua dilindungi daripada jangkitan COVID-19 ni dan seluruhnya lah, maknanya keluarga anda semua sekali. Dan saya mohon kerjasama dan anda punya tindakan semua pelajar, tolong pastikan keselamatan, okay, patuh SOP. Juga ingatkanlah kawan-kawan, saudara, ibu bapa, adik-adik tentang pentingnya menjaga keselamatan dan kesihatan sepanjang tempoh inilah kita masih dalam keadaan pandemik ni kan. Okay, dan kita doakan moga pandemik ni berakhir dengan cepat, okay, dan semuanya selamat. Okay, baik. Jadi dekat dalam saya punya team sekarang ni dah ada 30 orang partisipan. Okay, nanti saya akan ambil kehadiran anda. Saya nak tengok sepatutnya dalam senarai nama saya ada 34 orang pelajar. So saya tak sure mana lagi 4 orang. Mungkin kita harapkan dia dapat join kelas saya secara segera. Okay. Untuk sesi yang pertama ni saya akan bentangkan kepada anda tentang sesi orientasi. So seperti yang anda dapat lihat dalam skrin yang saya share dekat anda. So kita akan lakukan sedikit orientasi untuk kelas dalam talian. Sebagaimana anda semua maklum bahawa keadaan sekarang ni semua pelajar semester 2, semester 3 daripada Politeknik Islam Idrissyah akan melalui kelas dalam talian sepanjang semester. Okey. Dan ada beberapa perkara iaitu tanggungjawab pelajar yang anda kena faham dan anda kena clear sepanjang semester ni untuk kita punya perjalanan kelas kita akan berlangsung dengan lebih lancar. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan slide. Okey, cuba tengok pada slide anda. Okey, so taklimat saya yang pertama sekali dalam kandungan taklimat saya adalah panduan kelas maya. Tadi saya dah sharekan pada anda tentang bagaimana untuk join kelas saya. Jadi good job kepada anda semua sebab saya tengok kehadiran dalam 30 orang pelajar bermaksud anda faham tentang cara untuk join saya punya MS Team. Okey. Nanti saya akan sharekan semula slide ni. Kemudian kita akan tengok dari segi tata tertib kelas dalam talian. Dah. What to do and don't. Okay. Kemudian yang seterusnya jadual waktu dan juga CIO. Okay. So ini supaya anda clear sepanjang kita punya semester ni, kita akan berlangsung selama 14 minggu. Bagaimana untuk penilaian dan juga sebagainya. Okay. Okay, so ni tadi saya dah sharekan pada anda PDF dia. So panduan join MS Teams. Okay, kita go through one by one. Okay, sebab sebelum ni Puan Nurul Zakiah dia dah buat perjumpaan dengan pelajar semua. So saya yakin tidak ada masalah. Iaitu kalau anda tak download MS Teams, anda boleh gunakan Google Chrome. Kemudian anda boleh login menggunakan URL office.com. Kemudian sign in menggunakan account TSIS. So sebab anda punya account ini dalam organisation, bermaksud ada juga akses yang memerlukan dari sudut keselamatan. Disebabkan itu anda menggunakan account MS Teams official daripada PSIS. Okay, kemudian enter password yang telah diberikan. Cuma saya nak ingatkan, jika anda masih menggunakan password yang asal, sila ubah kepada password yang baru dan pastikan anda ingat password tersebut. Okay, so jika anda keluar pop-up untuk stay sign in, untuk akan datang stay sign in lah jika anda menggunakan device yang sama supaya memudahkan anda untuk menggunakan MS Teams. Okay, kemudian pergi kepada Teams. Okay, untuk Microsoft Office 365 dia ada banyak apps yang lain. So dalam kelas maya kita akan fokuskan menggunakan MS Teams. Kemudian klik pada Teams dan juga klik pada Join Teams. Dan ini adalah kod yang saya dah kongsikan kepada anda semua untuk kelas DDT 3A. Dan ini kelas untuk DDT 3B, nanti saya akan kongsikan kepada mereka. Okey,
So itu berkenaan dengan MS Teams. Nanti boleh kongsikan. Okey, kehadiran saya tengok dah meningkat kepada 32. Okey, kita tunggu lagi 2 orang. Seterusnya berkenaan dengan tata tertib dalam kelas. Okey, so ini kena make sure anda dengar elok-elok dan fahamkan. Yang pertama, hadir 5 minit awal. Okey, macam saya aktiviti yang saya akan buat dalam PDP saya akan kongsikan dengan lebih awal sebelum kelas bermula supaya anda get ready. Dan kenapa saya buat macam tu? Supaya kita punya perjalanan kelas selama katalah 2 jam dan 3 jam dia akan berlangsung dengan lebih lancar jika anda bersiap sedia dengan cepat. Okey. Dan seterusnya, okey, hadir 5 minit awal itu minimum. Hadir mengikut jadual waktu rasmi. Okey. Jadi semua pelajar semester 2 dan semester 3 dia ada jadual waktu masing-masing. Okey, jadi pastikan kelas anda mengikut jadual waktu sebab jadual waktu setiap kursus dia akan melalui kelas secara maya. Dia akan dilaksanakan menggunakan MS Teams. Okey. Jadi bukan setakat hari ini saja, semua kelas yang lain pun sama akan menggunakan MS Teams. Okey. Right. Kemudian pastikan nombor 3, penampilan diri dan persekitaran dalam keadaan kemas. Okey, macam tadi saya minta untuk anda onkan webcam kan. Sebab apa? Kadang-kadang saya nak interact dengan anda. So, make sure dalam mindset anda attend kelas macam biasa. So, penampilan diri dan keadaan di ruang untuk anda belajar tu pastikan dalam suasana untuk belajar kan. Okey, barulah anda ada feel untuk belajar tersebut. Okey. Kemudian, okey, ini penting kepada anda semua untuk faham. Jika saya melaksanakan kelas dalam keadaan MS Teams, kelas maya, saya mohon untuk anda semua bila anda join je kelas, pastikan anda mutekan audio. Okey, supaya tidak ada bunyi-bunyi bising yang datang. Okey, so saya harap itu clear. Maknanya masa join meetings tu, anda offkan anda punya mikrofon. Okey, bila masa saya akan minta interaksi pada anda, contohnya saya open Q&A, soal jawab dan saya minta respon. Contohnya saya minta mana-mana pelajar yang sebutkan nama untuk beri respon. Okey, anda boleh respon. Okey. Supaya kita boleh maknanya kelas tu berjalan dengan lebih lancar. Okey. Yang seterusnya, gunakan bahasa dengan formal bagi sebarang perkongsian iaitu dalam bentuk chat, message dan juga forum. Okey. So, saya tengok dekat ruangan chat saya ada ni. Okey, so ada daripada Muhammad Hakimi. Saya baru dapat masuk tadi, ada masalah teknikal. Tak ada masalah Muhammad Hakimi. Okey. So ini hari pertama anda kan. So saya harap anda dapat atasi masalah teknikal tu dengan cepat. Okey. So sama-sama ya. Kita semua dalam keadaan belajar benda yang baru ataupun kata norma baru kan. Okey, so inilah kita punya cabaran yang kita perlu atasi. Okey. Gunakan bahasa dengan formal bagi sebarang perkongsian, chat, message ataupun forum. Jika anda dikehendaki untuk chat ataupun respon pada message ataupun forum, gunakan bahasa yang formal. Okey. So elakkan daripada menggunakan bahasa-bahasa yang tidak sepatutnya lah. Okey, kerana sesi pembelajaran dalam talian akan dirakamkan. Okey, itu sebab saya minta kepada semua pelajar berada dalam keadaan yang kemas dan bersedia. Okey. Okey, ini adalah jadual waktu kelas saya. Okey, kita pergi pada kelas anda. Kelas anda dengan saya adalah pada hari Isnin pada jam 2 suku hingga 4 suku. Okey. So kelas saya dah beritahu tadi, kelas dilaksanakan secara sinkronus ataupun dalam kelas maya. Okey, bergantung pada aktiviti yang saya akan laksanakan. Okey. Saya akan laksanakan kelas dalam talian minimum 1 jam. Okey, ataupun saya boleh laksanakan kelas tu complete 2 jam. Bergantung pada aktiviti yang saya akan berikan pada anda. Misal kata saya buat kelas hari ini 1 jam. 1 jam seterusnya anda bukan boleh keluar ataupun balik dan juga sebagainya. Sila duduk dalam keadaan anda masih dalam kelas dan selesaikan semua tugasan yang saya berikan di dalam waktu kelas. Kerana di dalam seminggu anda ada banyak kelas lain. Okay, jika anda drag anda punya assignment tu di luar waktu kelas, nanti anda kumpul semua assignment, lalas anda huru-hara. Sebab apa? Kita punya kelas ni kita tak jumpa secara fizikal.
Okay, secara dalam talian kan. Maksudnya anda mungkin mudah terlepas tugasan-tugasan yang diberikan oleh pensyarah. So make sure ataupun pastikan anda peka terhadap tugasan yang diberikan. Okay, so kelas kita Isnin 2 suku hingga 4 suku. Okay, 2 jam. Okay, dan pada hari Selasa esok kita akan ada kelas petang juga, 2 suku hingga 5 suku 3 jam. Okey, sekejap lagi saya akan kongsikan pada anda CIO supaya anda faham tentang kandungan kursus sepanjang semester ni. Kita ada 14 minggu, apakah penilaian yang kita akan buat, kemudian apakah tugasan-tugasan yang anda kena buat dalam talian. Okey, so clear kat sini. Kelas dengan saya, anda akan bertemu dengan saya 5 jam dalam talian. Okey, minimum setiap kali perjumpaan saya akan buat 1 jam. Okey, maksimum saya akan guna sepenuhnya. Okey, tetapi bergantung pada apakah aktiviti yang saya berikan kepada anda. Okey, nanti mungkin saya akan minta anda share anda punya screen, anda tunjukkan pada saya. Contohnya saya suruh awak buat tutorial Photoshop, tunjukkan kerja Photoshop yang anda sedang buat. Okey, macam tu dia punya cerita dia. Okey, so kita pergi pada seterusnya, CIO. Okey, so, CIO seperti yang anda dapat lihat, okay, ini adalah penerangan untuk CIO. Okay, Course Information Outline. Bagi yang masih lagi tertanya-tanya apa itu CIO, CIO adalah short form kepada Course Information Outline. Okay, iaitu course kod dia adalah DFT 30043. Nama kursusnya adalah Digital Multimedia. Prerequisite iaitu prasyarat tiada. Pensyarah anda untuk sepanjang semester ni saya, Khalid bin Deris daripada JTMK. Kemudian saya akan, cara penyampaian saya adalah dalam bentuk lecture, practical dan juga others. Okay, so dalam others ni 11 jam, nanti saya akan terangkan apa maksud dia. Okay, so bergantung pada kita punya program learning outcome. So apakah program learning outcome yang kita akan capai untuk sepanjang semester ni? Okay, kita akan tengok pada CLO nanti. So ini basically untuk JTMK, ini adalah dia punya program learning outcome. Okay, synopsis. Okay, Digital Multimedia course covers multimedia concept and application utilizing text, graphic, animation, sound, video, and various multimedia applications in the design, development, and creation of multimedia presentations and publications within an interactive environment. Students will explore the use of multimedia tools in designing and authoring of interactive digital media. Okay, so itu dia punya sinopsis dia. Nanti kita akan go through one by one. Okay, so saya punya course learning outcome dia tak keluar. Tak apa, nanti saya akan tengok balik kat mana dia hilang ni. Okay, so CLO ada 3. Okay, saya akan kongsikan. Okay, untuk perjalanan kursus ini sepanjang 14 minggu, perhatikan di ruangan kanan implementation minggu keberapa akan dilaksanakan. Okay, kemudian di sebelah kiri adalah bilangan topik. Kita ada 5 topik, iaitu topik yang pertama Introduction to Multimedia, topik yang kedua Working with Typography and Images, topik yang ketiga Enhancing Production with Audio, topik yang keempat Video, dan topik yang kelima Multimedia Authoring Concept and Tool. Okay, so kita pergi pada topik yang pertama, iaitu minggu ini kita akan habiskan topik yang pertama. Okay, menggunakan masa 2 jam teori dan 3 jam praktikal. Okay, dan CLO yang anda kena capai adalah CLO 2 dan CLO 1. Okay, dekat bahagian tengah ni, Syn dan juga Async ini adalah singkatan kepada synchronous, iaitu secara segerak, dan asynchronous secara tidak segerak. Apa beza dia? Segerak adalah perjumpaan dalam talian, kita buat secara interaktif. Maksud kita ada soal jawab, dan saya bentangkan dan anda dengar. Okay. Secara asynchronous, saya akan bagi tugasan melalui platform yang lain. Antaranya saya boleh gunakan CDOS, Google Form, Google Drive dan juga sebagainya untuk anda buat tugasan anda. Okay, untuk minggu pertama kita akan ada practical task
1 berjumlah 5%. Okay, untuk minggu kedua kita akan ada working with typography. Okay, ini anda akan belajar software untuk graphic editing, iaitu ada 2 software yang saya akan gunakan, iaitu Adobe Illustrator dan juga Adobe Photoshop. Ambil maklum bahawa jam untuk anda punya topik yang kedua ni adalah 10 jam. 10 jam anda kena buat praktikal untuk buat Photoshop dan Illustrator. Okey, dan penilaian dia akan ada laboratory task 1, 3%, kemudian practical task 2, 5%. Okey, ada 2 minggu untuk topik ini. Okey, untuk topik yang ketiga, enhancing production with audio, di mana anda akan belajar bagaimana untuk menghasilkan bunyi, rekod suara, hasilkan sound effect menggunakan Adobe Audition. Okey, so dalam Adobe Audition anda akan belajar selama 5 jam. Okey, masih lagi berjumpa secara segera dan juga saya akan bagikan tugasan. Okey, penilaian dia adalah practical task 3. Okey, ini 1 minggu, minggu keempat. Seterusnya kita pergi pada topik yang keempat, iaitu video. Okey, di mana anda akan belajar menggunakan rakaman video, kemudian anda nak kena edit menggunakan Adobe Premiere. Okey, so untuk topik video kita akan laksanakan selama kalau dekat sini 15-19 jam pertemuan. Okey, so 19 jam, 4 minggu anda akan buat topik video ni. Dan anda punya tugasan adalah laboratory task 2, kemudian laboratory task 3. Ada 2 lab task untuk anda selesaikan dalam tempoh sebulan, 4 minggu. Okey, dan topik yang terakhir iaitu multimedia authoring. Okey, di mana anda akan menggunakan satu software penyuntingan multimedia. Anda kena kumpulkan ke semua elemen-elemen multimedia yang anda dah belajar, iaitu teks, grafik, audio, video dan juga interaktiviti. Anda kena buat satu application. Application sama ada dalam bentuk Android ataupun dalam bentuk iOS. Okay, so dalam ni kita akan belajar menggunakan Unity. Okay, so Unity adalah tools yang saya akan gunakan untuk topik ini. Dan kalau tengok dekat sini kita akan cover dalam tempoh 6 minggu. Okay, iaitu pada penghujungnya nanti anda kena buat project. Okay, dan juga anda kena buat project presentation. Okay, so ini adalah tugasan berkumpulan. Maknanya anda kena gunakan kebijaksanaan bagaimana untuk anda berkomunikasi dalam talian untuk menyelesaikan projek anda bersama dengan rakan-rakan anda nanti. Okay, so dalam projek ini anda akan ada kumpulan maksimum 3 orang pelajar. Okay. Kemudian dalam multimedia authoring ini ada lab task 4, kemudian lab task 5. Okay, so kita tengok pada ruangan assessment. Okay, ambil maklum bahawa kursus ini kita tidak ada perjumpaan face to face. Maknanya untuk semester 2 anda memang tidak akan datang ke PSIS untuk datang untuk final exam. Tak ada. Maksudnya semua tugasan anda memang akan diselesaikan secara dalam talian ataupun online. Okay, so course assessment, CA. Okay, untuk continuous assessment, coursework assessment, kita ada macam saya terangkan tadi, ada laboratory task. Okay, maknanya kerja-kerja dalam bentuk lab. Buat Photoshop, buat teks, buat gambar, buat video, buat audio. Okay, akan ada 5 yang mengambil markah sebanyak 15% keseluruhan. Practical task, ada minimum 3 saya akan bagi, membawa jumlah markah 15%. Project akan ada 1 dan mempunyai percentage yang besar dekat situ iaitu 20%. Kemudian anda juga kena buat presentation, kena present dalam talian yang akan membawa markah sebanyak 20%. Bagaimana kerjasama anda dalam talian akan menjadi penyumbang kepada markah di sini. So total dia adalah 70%. Dan pada penghujung nanti minggu ke-15 akan ada final assessment di mana anda akan diberikan test dengan kaedah practical test. Ada soalan, kemudian anda kena buat dalam PC anda, kemudian anda kena hantar. Okey, markah dia besar 30% dan anda kena lulus. Okey. So, okey, saya
Tuan, tak dengar Tuan. Tak dengar Tuan. Tuan mute mic. Tuan tutup mic Tuan. Mic Tuan tutup. Tak dengar Tuan. Okey, Dengar. dah dengar. Dengar Tuan, dengar. Dengan Okey. jelas Tuan. Dengar dengan jelas. Okey, kejap Maaf, saya nak batuk tadi tu yang saya tutup saya punya mikrofon. Okey, dah dengar clear Dengar Tuan. Okey, baik. Clear Tuan, clear Tuan. Alright, okey, terima kasih. Right. Okey, so saya continue dengan saya punya taklimat. Okey. So, perhatikan di bawah daripada kita punya assessment tadi. Tengok pada additional information. Okey, ini penting untuk anda baca. Saya zoom in. Students are required to complete one project that will create thematic multimedia presentation for users in business, industry, government and education on multimedia interactive CD or mobile application for Android or iOS. Okay, so untuk pelajar JTMK PSIS, projek dia lebih berkisarkan pada apps. Sebab sekarang ni apps adalah aplikasi yang mudah untuk digunakan semua. Okay, so student will design multimedia elements that include audio, video and animation for real world organization. Maksud anda kena cari anda punya organisasi untuk anda buat projek tersebut. Okay, tidak perlu organisasi yang terlalu hebat-hebat. Okay, contohnya macam anda nak buat, ada mungkin dekat kawasan anda ada seorang makcik dia niaga stall nasi lemak. Jadi anda nak buat dia punya apps untuk makcik tersebut, boleh gunakan untuk kita jadikan dia dalam bentuk multimedia. Okay, cuma nanti anda kena bincang dalam grup dan buat satu proposal bagaimana anda boleh membantu organisasi, industri dan juga sebagainya untuk buat tugasan ini. Okay, nanti saya akan sharekan ataupun saya kongsikan apps daripada senior ataupun pelajar sebelum ni untuk anda dapat idea bagaimana nak buat. Okay, kemudian student will create a digital portfolio di mana nanti kamu kena buat digital portfolio to digitally document each phase in project development. Okay, jadi untuk kelas saya anda kena buat satu digital portfolio. Nanti saya akan ajar. Baik, ini adalah contoh-contoh reference yang akan digunakan. Okay, kebanyakan daripada, saya tunjuk buku dia. Okay, so buku utama saya ni, ini yang saya akan gunakan dalam kelas. Okay, digital multimedia. Okay, nanti saya kongsikan dia punya ISBN. Okay, so saya akan gunakan buku ni untuk kita punya kelas, iaitu yang ni, An Introduction to Digital Multimedia. Kemudian bahan-bahan yang lain, contohnya untuk anda punya kursus ni kita akan gunakan Adobe Flash. Okay, Flash ni saya gantikan dengan Unity, nanti saya akan bagi rujukan yang terkini. Okay, kemudian aplikasi-aplikasi yang lain antaranya Photoshop, Adobe Audition, Adobe Premiere. Okay, yang bagusnya tentang multimedia ni, sumber-sumber rujukan anda banyak berada dalam YouTube. Okay, jadi saya akan carikan tutorial-tutorial yang mudah, bagus untuk anda follow, ataupun channel yang memang komplit dia ajar tentang Adobe punya produk ni, supaya anda boleh get started dengan cepat dan anda boleh mahir dengan cepat. Okay, so itu adalah buku-buku ya. Dan juga anda boleh cari e-book secara online untuk rujukan-rujukan ini. Okay, so last kali berkenaan dengan rules. Okay, rules masih lagi apply terhadap pelajar yang tidak duduk di dalam kampus. Jadi attendance is compulsory for every student. Students are required to have at least 80% attendance. Okay, macam mana diambil kehadiran secara dalam talian? Nanti saya akan dapatkan anda punya attendance list melalui MS Team. Okay, so dalam MS Team secara segera saya boleh download anda punya kehadiran. Okay, so make sure anda berada dalam kelas apabila waktu sepatutnya. Okay, itu satu. Kemudian nanti saya akan kongsikan kehadiran secara form pada bila-bila waktu kelas. Maksud jika saya rasa sesuai waktu saya bagikan borang kehadiran, saya boleh ambil kehadiran anda secara borang, dan juga saya punya rakaman juga adalah salah satu daripada sumber yang mengatakan kehadiran anda.
Okay. So yang kedua, punctuality is essential macam saya ingatkan tadi. Each student required to be in class 5 minutes. Kelasnya dekat mana? Kelasnya dekat rumah anda, dekat bilik anda, yang mana anda rasa selesa. Saya punya nasihat adalah pastikan anda ada satu ruang yang tetap untuk anda punya kelas. Ada satu meja at least untuk anda buat kerja dalam talian. Okay? Maksudnya anda tahu meja tu untuk meja study. Okay. Kemudian yang ketiga, student should submit all quizzes and assignment on time. Okay, ambil perhatian bahawa dalam talian ni untuk pantau anda punya tugasan dengan adalah lebih mudah. Saya boleh tengok anda punya hantar tugasan tu bila, dan saya boleh off kan dan on kan tugasan tu bila-bila. So make sure anda tepati waktu kena hantar. Okay. Seterusnya, all students must take part in every exercise or task in class. Plagiarism and cheating will be severely dealt with. So make sure anda tidak melakukan perkara ini, meniru ataupun menipu lah. Okay, so elakkan. Kemudian, students should conduct themselves in an appropriate manner following the policies and guideline of Polytechnic. Okay, so jadi Polytechnic juga dah mengeluarkan garis panduan melalui EPA. Anda dah faham tentang apa tanggungjawab anda sepanjang PKP ni. Okay, so make sure anda follow walaupun anda tidak berada secara fizikal di Polytechnic. Okay, so habis taklimat tentang sesi orientasi. Okay, so saya akan benarkan untuk anda berinteraksi dengan saya. So sorang-sorang Okay, sorang-sorang. Kalau anda boleh raise hand, kemudian kalau nak tanya terus boleh tanya dekat saya. Okay, so saya buka pada soalan. Boleh bertanya. Kalau malu nak bercakap. Tuan, Ya. so ini kita belajar tentang mengedit gambar dan mengedit video ke tuan? Ya, Amirul Ihsan, betul? Ya, saya Amirul Ihsan. Okay, so sepanjang kelas dalam talian ni awak akan belajar bagaimana nak gunakan Photoshop untuk buat editing gambar. Kemudian software untuk buat suara ataupun audio, sound effect. Juga anda akan belajar macam mana nak rakam suara, nak potong suara, nak jadikan suara macam Chipmunk, macam suara Batman, macam suara Optimus Prime. Itu berkenaan dengan Adobe Audition dalam masuk sound effect. Kemudian itu dalam topik dia, maknanya topik 2 tadi grafik, topik 3 tadi audio, kemudian topik 4 video. Anda akan menghasilkan rakaman telefon anda. Saya akan ajarkan teknik-teknik bagaimana untuk menghasilkan satu video yang menarik. Kalau anda ada device yang bagus, contohnya ada DSLR, ada mirrorless kamera, boleh gunakan. Okay, tapi spesifikasi dia adalah anda punya smartphone juga boleh menjadi sebagai sumber untuk anda record video. Okay, itu nanti. Kemudian saya akan ajar awak edit menggunakan Adobe Premiere. Okay, dan last kali nanti dalam topik 5, anda akan combinekan buat satu apps menggunakan Unity. Okay, menjawab ke soalan Amirul? Awak ada 2 Amirul kat sini. Satu Amirul Ihsan, satu Amirul Hakim. Boleh Amirul Ihsan? Boleh tuan. Terima kasih tuan. Okay, sama. Okay, lagi ada soalan? Kalau malu nak bercakap boleh chat dekat saya. Tuan. Yang untuk Adobe Photoshop dengan audio semua tu, nak kena download ke tuan? Okay, Adobe punya application dia online. Sekarang ni tidak ada lagi software dalam bentuk CD. Maknanya nanti anda kena pergi ke adobe.com, download dia punya software tu secara dalam talian. Okay, tapi saya nak bagi tahu, download software tu mengikut tajuk anda. Contohnya katalah minggu ni belajar Photoshop, download Photoshop dahulu. Jangan download software yang lain. Sebab apa? Kalau awak download, dia akan bagi trial dalam masa 1 bulan. Okay. So tu sebab kalau macam Photoshop awak boleh gunakan dalam 2 minggu, habis, kemudian kita boleh install yang lain dan juga sebagainya. Okay. So trial dalam Photoshop, dalam Adobe punya suite, dia bagi dalam tempoh sebulan. So ikut arahan saya, maknanya nanti download online bila saya suruh awak download. Clear? Clear tuan, clear. Terima kasih tuan. Okay, baik. Sama Hazim. Okey, ada lagi soalan lain?
Okay, so saya rasa penerangan saya loud and clear. Bermaksud anda faham tentang apa yang kita akan buat. Okay, so hari ini kita akan masuk pada topik yang pertama, iaitu Introduction to Multimedia. Jadi saya akan teruskan, sekarang ini jam menunjukkan 2.47. Jadi anda kena terus bersabar sepanjang kelas kita. Kita akan berakhir 4 suku. Okay, jika anda perlukan break, okay, mungkin boleh raise your hand, kemudian minta untuk break. Dan saya akan berikan waktu yang sesuai untuk awak break. Mungkin dalam 5 minit, mungkin untuk cuci muka dan juga sebagainya. Okay, so saya akan teruskan dengan topik yang pertama jika tak ada soalan. Okay, sebelum tu, saya telah kongsikan semua slide saya hari ini di dalam ruangan Teams anda pada ruangan week 1. Okay, kejap saya sharekan skrin supaya semua orang nampak. Okay. So apa yang anda dapat lihat ni adalah Teams anda. Kemudian jika anda klik pada Teams dan anda pergi pada DFT 30043 Digital Multimedia untuk DDT3A, saya akan buat kita punya kelas perjumpaan tu by week. Contohnya kita akan ada 14 minggu, so week 1 adalah minggu ini. Dan jika anda klik pada week 1, okay, saya dah sharekan pada anda iaitu semua, okay, saya 1 PM tadi saya dah masukkan, berikut adalah Google Slide yang saya akan bentangkan. So nanti di luar waktu kelas anda boleh download dan juga boleh buat revision. Okay, so ini adalah notes yang saya akan sharekan. Tadi sesi orientasi 1, kemudian saya akan cover 2 topik iaitu topik 1.1 dan juga topik 1.2. Okay, so dokumen ini adalah dalam bentuk Google Slide. So anda boleh open dan anda boleh download ataupun boleh tengok secara dalam talian. Okay, so kita akan terus pergi pada kita punya topik yang pertama. Okay, so topik hari ini adalah Introduction to Multimedia. Okay, so rakaman yang saya buat ini anda boleh akses di luar waktu kelas. Nanti saya akan kongsikan dia punya pautan ni ataupun saya akan share link supaya anda boleh tengok balik apa yang kita discusskan dalam Introduction to Multimedia ni. Kemudian kejap saya rasa saya bagi dekat anda untuk Q&A lah. Okay, pada bila-bila masa, jika anda ada sebarang soalan, anda boleh tanyakan dekat saya melalui link ini, slides.app.goo.gl/S besar 1H kecil 4 dan J besar. Buka je anda punya Chrome browser. Okay, contohnya copy link address. Okay, cara nak tanya soalan, klik je dekat tu, kemudian masukkan dia punya URL tadi tu, slides.app.goo.gl. Kemudian di ruangan ini anda boleh tanyakan soalan dekat saya. So ask a question, tanya je soalan. Kalau anda malu nak letakkan nama anda, ask anonymously. Tapi make sure soalan itu ada berkaitan dengan kita punya sesi. Okay, clear dekat situ? Alright, so kita akan pergi pada Introduction to Multimedia. Okay, so saya dah buat sesi orientasi tadi. So anda dah kenal saya. So nama saya Khalid Benderis. I'm your lecturer for this course and you can find me at khalidderis@gmail.com. So itu adalah Gmail saya. So boleh send anda punya katalah anda nak hantar email ke, nak tanya sebarang ke, boleh tanya ke saya dekat situ. Okay. Okay, so for today's topic, our lesson learning outcome is confirms the terminology and elements in multimedia environment. Okay, so apakah terminologi dan elemen in multimedia? And we will discuss the common multimedia terms such as multimedia integration, interactive, HTML, multimedia technology, and multimedia authoring, and list the uses of multimedia and the future of multimedia technology. Okay, so ini antara topik yang kita akan discuss. And then pada bahagian yang kedua kita akan confirm the terminology in elements in multimedia, iaitu kita akan tengok discuss
the benefit of multimedia application in the real world. And then we will go through the elements of multimedia, that is text, graphics, audio, video, animation, and interactivity. Okay. So ini adalah point yang anda kena baca, iaitu yang pertama, the more Zuckerberg knows about you is the more media will be able to bring you. Okay. Baru-baru ni, seperti yang dah maklum, Mark Zuckerberg dia dah dapat title Century Billionaire. Okay, so apa itu Century Billionaire? Anda cuba cari maksud dia. Okay, dia ada 3 orang yang dapat title tersebut. Mark Zuckerberg adalah salah orang yang ketiga, iaitu orang yang termuda berusia 36 tahun. Okay, so apa yang saya nak relate tentang Zuckerberg dan juga anda? Okay, pada awal-awal permulaannya Facebook, anda dapat lihat, okay, Facebook ni adalah satu app yang mendapat tarikan daripada ramai orang. Sebab apa? Facebook dia ada menggunakan elemen-elemen multimedia yang menarik. Kalau dulu mula-mula anda boleh share gambar, kemudian seterusnya anda boleh chat, seterusnya lagi anda boleh buat apa? Anda boleh send, anda boleh main game dan juga sebagainya. Sehinggalah yang terbaru dia buat, iaitu anda boleh buat live video. Okay, dan kita tengok dekat situ, elemen-elemen yang dipakai dalam satu application itu adalah menentukan kejayaan application tersebut. Okay, kalau kita tengok contoh yang terbaru ni kan, baru-baru ni saya rasa semalam tak silap saya, tim daripada PSIS menang Mobile Legends dan wakil state Selangor. Okay, so Mobile Legends tu sendiri adalah salah satu daripada aplikasi multimedia dalam bentuk game. So bagaimana ia mendapat tarikan daripada ramai pengguna? Pastinya menggunakan elemen-elemen multimedia yang menarik. Okay, so kita pergi dekat slide seterusnya. Apakah elemen-elemen multimedia? Apakah benda-benda yang anda kena tahu di dalam multimedia untuk menjadikan satu aplikasi itu bagus? So kita go through one by one. Yang pertama, common multimedia terms. Let's start with multimedia terms. Okay, apa itu definition multimedia? Okay, contemporary multimedia is defined as the development, integration, and delivery of any combination of text, graphic, animation, sound, or video through a digital processing device. Bermaksud, dia berasal daripada pembangunan multimedia, kemudian daripada multimedia tersebut dia buat dalam bentuk integration, boleh akses dekat desktop, boleh akses dekat phone, boleh akses dekat tablet, kemudian delivery. Bagaimana untuk dia digunakan, macam saya cakap tadi, through mobile phone, through apps dan juga sebagainya. Kemudian apakah yang dia buat, iaitu combination of semua elemen-elemen tadi. Ada text, graphic, animation, sound or video through a digital processing device. Digital processing device adalah apakah device yang anda gunakan. Sama ada digital computer, tablet dan juga smartphone. Okey, senang cerita, sekarang ni dunia yang anda sedang hadapi ni sekarang ni adalah kesemuanya menggunakan aplikasi yang mempunyai elemen multimedia. Saya sebut contohnya Facebook. Apa Facebook tak ada? Text confirm ada, graphic, animation, sound, video. IG, text, graphic, animation, sound dan juga macam-macam. Okay, tambah-tambah lagi boleh buat live. Yang baru-baru ni dekat yang kecoh dekat US, dia ban TikTok kan. Sebab apa? TikTok adalah produk daripada luar, daripada Amerika. So diorang nak buat diorang punya version sendiri. Juga menggunakan elemen multimedia. Bagaimana pengguna terlalu tertarik dengan TikTok ataupun apps-apps yang lain ni? Pastinya cara dia mempersembahkan elemen multimedia tersebut. Okay, so jadi dalam semester ni, anda punya tugas adalah anda akan jadi pembangun kepada aplikasi multimedia ini. Okay, so kita tengok pada combining into an integral whole. Okay, bermaksud asalnya dulu aplikasi kalau dalam menggunakan telefon, anda hanya boleh gunakan smartphone, gunakan telefon untuk anda send message. Okay, dulu kita boleh guna text. Please text me. Gunakan message. Kemudian dia berkembang kepada MMS. Anda boleh insert gambar. Kemudian anda boleh hantar voice.
kemudian dia berkembang lagi bila keluar je WhatsApp, Telegram dan juga sebagainya, kesemua elemen-elemen tersebut digabungkan. Okey, kemudian dia integratekan dalam satu application. So itu maksudnya integration. Okay, so multimedia interactive. Okay, digital multimedia is changing the world by making it possible for you to interact with information in new way. Kalau dulu multimedia secara satu hala sahaja. Sekarang ni manusia boleh berinteraksi dengan pelbagai cara. Okay, multimedia application are often differentiated based on the degree and quality of interaction they support. Okay, multimedia interaktif dia ada beberapa degree. Bermaksud daripada yang basic sehinggalah yang paling advance. Kita akan tengok satu persatu, iaitu okay, saya cuba mainkan video ni. Kalau ada lag nanti cuba beritahu saya. Saya kurangkan kualiti dia. Okay, so saya rasa tak ada masalah. Dengar tak suara dia? Tak dengar tuan. Tak dengar. Okey, tak dengar Kejap. Okey, dengar tak? Tak dengar. Tak dengar tuan. Okey, kejap tak apa, nanti saya akan sharekan dokumen ni dan anda lihat. So sebenarnya Tuan, suara tuan tak dengar. okey, dengar suara saya. Okey, so video ni saya tak boleh sharekan suara dia, tak apa. Nanti awak download notes ni dan awak cuba tengok video ni di luar waktu kelas. Sebenarnya saya nak sharekan pada anda, dulu kita tengok video hanyalah video yang static, 2D je. Sekarang ni kalau tengok dekat video YouTube ni, kita dah boleh interact through, kita boleh buat grabbing dan kita boleh tengok secara detail apa yang diterangkan tentang video tersebut. So this is yang dikatakan interactivity dalam multimedia. Dulu tengok video, tengok je kan. So sekarang ni kita dah boleh interact, kita boleh control dan kita boleh view kita punya dokumen tersebut. Okay, ya saya kecil dulu. So nanti cuba tengok video ni dalam slide masing-masing. Okay, this is an application of interactive multimedia. Okay, so kita tengok pada dua. Okay, ada beberapa jenis multimedia iaitu non-interactive dengan interaktif. Okay, so non-interactive is the user has no control over the flow of information. Non-interactive multimedia adalah contoh-contoh filem. Contohnya cerita Toy Story, cerita Shrek dan Ejen Ali dan juga sebagainya. Itu di dalam kategori non-interactive. Bermaksud bila movie tu start, awak kena tengok sampai habis. Okay, itu adalah dalam bentuk non-interactive. Dalam bentuk interaktif, user are able to control the flow of information. Okay, so anda boleh control flow of information tu, katalah anda nak back ke, nak forward ke dan juga sebagainya. Okay, so interaktif categorized in 4 types. So ada 4 kategori untuk multimedia interaktif. Yang pertama, basic interactivity. Yang kedua, hypermedia. Yang ketiga, adaptive multimedia ataupun intellimedia. Okay, kemudian yang keempat adalah immersive multimedia. Okay, pernah dengar ke tak pernah dengar? Okay. Okay, so tak apa. So untuk interactive multimedia dia ada 4. Okay, daripada yang atas tu adalah yang paling basic. Dan yang paling advance adalah yang paling bawah. So kita akan go through satu persatu.
mengikut degree of interactivity dia tu. Okay, yang pertama Okay, basic interactive adalah basic interaction include menu selection, button to advance screen, VCR, kemudian clickable object, links and text boxes for question and response. Sebagai contoh, kalau anda pernah menggunakan DVD, anda boleh tengok dekat DVD tu dia ada menu. Boleh ada play, ada bonus features, ada selection, scene selection, kemudian dan juga apa features yang ada. Ini dalam kategori basic interactivity. Maknanya basic menu je yang dia ada. Okay, kita pergi pada yang advanced sikit. Level yang kedua untuk interactive media adalah hypermedia. More advanced form in interactivity which the developer provide of structure related information and the means for user to access that information. For example, an online anatomy tutorial organizes information based on psychological relationship. Okay, yang ni tadi basic je kan? So yang level yang kedua ni dia lebih advance. Okay, contohnya bila saya klik pada yang ni. Okay, awak dapat lihat information yang dipaparkan adalah lebih structured. Contohnya kalau cerita pasal anatomi badan manusia tu, dia banyak bahagian. Okay, banyak bahagian yang dia boleh diterangkan. Okay, sebagai contoh kalau tengok dekat sini dia ada dalam bentuk tutorial. Okay, so dia ada basic, cardiovascular, okay, dan juga macam-macam lagi. Okay, sebagai contoh kita tengok pada cardiovascular. Okay, ini adalah dalam bentuk hypermedia. Bermaksud semua link-linknya dia dalam bentuk contohnya video. Kalau awak tengok dekat sini, ini contoh hypermedia tentang cardiac, muscle, limb dan juga sebagainya. So information tu dia lebih banyak berbanding dengan yang basic interactivity tu tadi. Okay. So kalau awak klik, awak boleh lihat maklumat yang lebih detail tentang maklumat tersebut. Contohnya dekat sini dia ada video, animation dan juga sebagainya. So ini dikatakan sebagai hypermedia. Okay, saya close dulu. So nanti bila ada masa, awak cuba download dan cuba tengok apa yang dikatakan sebagai hypermedia. Okay, yang lebih advance adalah adaptive multimedia. Okay. Ataupun dipanggil sebagai intellimedia, iaitu intelligent media. Okay, bermaksud adapt the presentation of information to the needs of the user, needs or interest of the user, embody aspect of intelligence and decision making. For example, merchandising program that offers suggestion to purchase based on past interaction. Okay. Tak dapat tidak, sekarang ni anda punya browser juga ada menggunakan intellimedia tersebut. Sebagai contoh, kita ambil contoh shopping. Contohnya aplikasi shopping yang awak biasa gunakan antaranya adalah Shopee ataupun Lazada. Okay, through sesuatu yang anda search. Contohnya kalau anda buka je dekat Facebook ataupun anda WhatsApp dekat kawan-kawan anda tentang sesuatu benda, contohnya power bank. Okay, perasan tak bila anda buka je Facebook, anda dapat lihat iklan berkenaan power bank yang sponsored. Kemudian anda buka je dekat Lazada, dia keluar iklan-iklan tentang power bank. Jika itu berlaku, sebenarnya apa yang anda buat ataupun interaction anda tadi tu, nampak tak? Past interaction anda dicadangkan kepada anda, basekan kepada intellimedia ni. Nah, itu sebab kadang orang cakap, aku baru je cakap dengan member aku pasal WhatsApp, pasal burger McDonald. Tiba-tiba keluar iklan burger McDonald. Itu yang dikatakan sebagai intellimedia. Contohnya macam perabot-perabot dekat IKEA dan juga sebagainya. So anda boleh mengikut anda punya setting, dia boleh suggest perabot yang macam mana, color macam mana dan juga sebagainya. Okay, itulah yang dikatakan sebagai adaptive multimedia. Okay. So multimedia level yang ketiga yang lebih advance. Dan yang paling advance adalah yang ini. Immersive multimedia. Di mana immersive multimedia ni adalah advanced simulation and games that create their own virtual reality. Okay, yang menjadikan anda punya application yang seolah-olah anda berada dalam application tersebut. Okay, dia punya function dia adalah draws its user to an alternate world, engaging them intellectually, emotionally and even viscerally. Okay, so kita tengok contohnya dekat sini.
Ni awak tak ada audio. So awak boleh tengok je lah gambar makcik ni. Okay. So kalau awak tengok video tu nanti, sebab dia tak ada suara kan, so dia tak interaktif lah. So nanti, bila masa nanti download dan awak cuba tengok. Okay, apa kelebihan dia, interaktif immersive multimedia ni adalah, nampak tak dekat situ? Engaging them intellectually and emotionally. Bila main dia game ni, contohnya macam Resident Evil, game-game yang apa menakutkan ni, jadi anda berada seolah-olah anda dalam game tersebut. Okay, so nanti juga ada satu video anda boleh tengok contoh-contoh VR game yang saya dah sharekan dalam grup ni. So boleh tengok contoh-contoh application yang terdapat. Okay, so ni nanti boleh tengok. So itu yang bermaksud immersive multimedia ni adalah level of multimedia interaktif yang paling highest level. So sekarang ni trending dalam app development. Okay, bermaksud industri dia sedang menuju ke arah teknologi 4.0 ni, augmented reality dan juga virtual reality. So this is the new technology to explore dalam bidang multimedia. Jika anda berminat dalam bidang jadi multimedia programmer dan developer, so ini adalah antara bidang-bidang industri yang boleh pergi. Okay. So saya teruskan dengan terminologi yang seterusnya, iaitu HTML. So HTML ni kita go through je lah. Itu saya rasa semua student JTMK faham. HTML ni adalah Hypertext Markup Language, a standard for the display of text and other media through browser software. Mana kalau awak tengok je dekat web browser tu, dia menggunakan HTML. Okay. HTML was first developed in the early 1990s and become the language of the World Wide Web. Okay, so World Wide Web dia menggunakan apa? HTML. Okay, after HTML, terminologi yang seterusnya adalah multimedia technology. So what is multimedia technology? Multimedia technology refers to both the hardware and software used to create and run such system. So dia mesti mengandungi dia punya hardware dan juga software dia. Okay, so awak kena mahir dari segi hardware. Untuk buat satu software yang berkenaan dengan virtual reality, apakah hardware yang diperlukan? Sebab dia mesti mempunyai sokongan kedua-duanya. Mesti hardware dia hebat, barulah software dia boleh run pada application tersebut. Okey, dan yang terakhir untuk terminologi, kita akan tengok pada multimedia authoring. Okey, tengok pada saudara ni. Ini adalah salah seorang daripada staff di Wow Animation Studio. Wow Animation Studio adalah studio yang membawakan anda Agent Ali. So ni adalah salah seorang daripada multimedia authoring punya staff di dalam bidang animasi. So tengok dia tengah buat animation. Dan yang belakang ni adalah student yang saya pernah bawa untuk pergi tengok ke Agent Ali. So ni masa ni kami buat lawatan. Dan kami pergi sebelum Agent Ali dia buat the movie, dia keluar dekat TV dulu. So ni watak yang penting dalam dunia animasi Malaysia. Kalau anda kenal, anda boleh letakkan dekat ruangan chat siapa orangnya ni. Okay. Ni adalah antara top 3 animator dekat Malaysia ni. Kalau anda tahu Upin Ipin, nama dia ni Usama Zaid. Dia adalah salah seorang daripada 3 orang yang createkan animasi Upin dan Ipin. Okay. Dia jadi sekarang ni dia bos kepada Agent Ali. Dia punya 2 orang lagi kawan dia, seorang Nizam Razak. Nizam Razak tu adalah orang yang popular untuk animasi Bobo Boy. Okay, bersama dengan lagi seorang iaitu Safwan. Okay.
Tu saya kat belakang tu. Masa ni kita orang pergi dekat dia punya studio dekat Cyberjaya dan kita tengok penghasilan animasi Agent Ali. Masa ni fresh lagi, dia belum launch lagi Agent Ali. Kalau tengok pada tarikh tu 2000, tak nampak kat sini, 2015. Okay, masa ni kami pergi tengok. Okay, itulah dia. Iaitu multimedia authoring. Ni dekat belakang-belakang ni adalah orang-orang yang terlibat dalam pembikinan Agent Ali. So multimedia authoring adalah proses untuk menghasilkan multimedia tadi tu. Okay, so kita pergi pada the users of multimedia. So let's explore the users of multimedia. So daripada kita bincangkan tadi, antara industri-industri yang menggunakan multimedia, terutamanya gaming lah. So ada beberapa lagi yang kita boleh tengok. So multimedia creates new approach to communication. So bidang yang pertama penggunaan multimedia adalah bidang komunikasi itu sendiri. Mengubah cara kita berhubung daripada SMS kepada MMS, kepada 3G, 4G dan yang akan datang ni adalah 5G. Okay. Kemudian dalam bidang commerce juga multimedia memainkan peranan. Di mana kalau dulu nak beli barang secara eBay, lelong dan juga sebagainya, so sekarang ni anda juga boleh buat dengan lebih detail lagi. Okay, contohnya macam Shopee boleh main game dan juga sebagainya. Kemudian yang ketiga, education. Pastinya bidang education juga berubah. Di mana dengan multimedia, bidang education akan lebih menarik dengan adanya virtual reality, augmented reality dan juga sebagainya. Dan bidang entertainment, banyak game juga dihasilkan through multimedia application. Okay, so dalam communication, cell phone becomes text messenger, camera and video display. Kalau dulu, telefon setakat untuk berkomunikasi, sekarang ni dah boleh jadi video display anda. Kalau sekarang ni dalam keadaan kita tengah belajar sekarang ni, anda boleh jadikan anda punya phone tu sebagai webcam. Okay, sementara anda mendengar nota saya punya syarahan dalam bentuk MS Teams. Okay, seterusnya dalam bidang e-commerce, iaitu e-commerce gives a shopper an instant access to the countless product and services complete with picture, demos, reviews and price comparison. Bagaimana kita lebih percaya untuk beli dekat Shopee? Mestilah through review ataupun gambar-gambar yang diupload dan berapa bintang orang bagi. Dan kalau kita tengok dekat Shopee ataupun Lazada, dia ada bagi suggested for you dan juga sebagainya. Okay? So itu dalam bidang commerce, multimedia juga memainkan peranan yang penting. Dalam tempoh PKP ni kan, orang tak boleh bergerak, so orang shopping online. Okay, dan dalam bidang education lah, bidang yang saya punya bidang lah, dan juga bidang anda lah. Classroom lose their walls as digital media, graphics, animation, sound and video stream through electronic networks. Memang tidak dapat disangkal lagi, multimedia memang memainkan peranan dalam pelaksanaan kelas, terutamanya kelas online pada petang ini. Okay. So mungkin akan jadi new norm. Mungkin lepas ni pelajar semester 2 dengan semester 3 tidak lagi berada dekat poli selepas daripada wabak COVID-19. Okay, adakah kemungkinan tu? Kita akan tengok pelaksanaan semester ni. Okay, dan the uses of multimedia in entertainment, new forms of entertainment such as podcast, video games, online game tournament. Ni yang baru PSIS menang semalam, Mobile Legends. And interactive film. Dulu kalau setakat tengok filem, tengok je kan. Sekarang ni dah ada 3D film. Dan anda boleh tengok filem tu, anda boleh decide apa perjalanan cerita yang awak nak. Contohnya dekat Netflix ada Minecraft. Okay, so anda boleh pilih jalan cerita Minecraft dan juga sebagainya. Okay, have to transform the industry as well. So entertainment juga adalah salah satu daripada penggunaan multimedia. Okay, so kita tengok pada future of multimedia. Apakah projected change in the future of multimedia? Okay, so kita tengok dulu dia punya timeline dia. Bila bermulanya multimedia ni? Pada tahun 1945, seorang bernama Vannevar Bush proposed a system to organize information called MEMEX. So ini bermulanya multimedia. So nanti anda boleh Google apakah pengertian MEMEX ni. Macam mana bentuk alat MEMEX ni sebenarnya.
Kemudian kita tengok, okey, saya rasa generasi anda pernah dengar Atari. So Atari ini adalah salah satu daripada company yang awal buat first commercial video game, iaitu Pong. Tahun bila? 1972. Anda masih lagi belum ada lagi. Okey, kemudian 1976 Apple Computing dilancarkan oleh Steve Jobs. Okey, 1991 first web browser distributed. 1995 filem Toy Story dikeluarkan. Pada tahun 2000 PlayStation 2 dibangunkan, sekarang ni dah masuk PlayStation 5. Okey, kemudian 2005, saya tak pasti anda dah wujud ke belum. Okey, YouTube. Kemudian iPhone mula diperkenalkan pada 2007. Kemudian 2008 first commercial Android version. Android ni, kalau untuk pengetahuan anda dekat sini, Android ni baru 12 tahun. Okey, tapi banyak yang dah dicapai through Android ni. So sekarang ni take the opportunity untuk learn tentang bagaimana untuk menghasilkan apps for Android. Okey, so apakah yang bakal berlaku untuk dunia multimedia akan datang? So kita ada 3 poin yang kita boleh ambil kira, iaitu yang pertama, technical revolution in hardware and software, increase computing power and lowering cost. Bukan setakat increase computing power, dia juga semakin kecil. Okay, integration of computer in other device such as smart products such as wearable tech. Okay, so sekarang ni orang dah mula pakai smart band, smartwatch dan juga sebagainya, juga hanya menggunakan small computing devices. Kemudian development of wireless communication more powerful and available. Okay, so kita boleh ambil contoh, akan datang teknologi 5G, juga merupakan salah satu penyumbang kepada future of multimedia, di mana tidak ada lagi lag untuk connection dan juga sebagainya. So maybe kelas saya secara dalam talian, anda tak perlu nak tutup anda punya webcam, kita terus boleh interact. Okay, insyaAllah mungkin akan berlaku. Okay, so kelebihan dia tadi, dia akan berbalik-balik kepada 4 bidang ni tadi. Kita boleh tengok communication menjadi lebih bagus, kemudian commerce ataupun bidang perdagangan menjadi lebih mudah, education menjadi lebih interaktif, dan juga entertainment juga menjadi lebih menarik dan juga sebagainya. So itu yang dikatakan sebagai multimedia application benefit. Okay. Dan last kali untuk topik yang pertama, kita akan tengok go through one by one elements yang terdapat dalam multimedia. Okay, so yang basicnya adalah ada 6, iaitu text, graphic, audio, video, animation and interactivity. So yang pertama, text. Text is the most efficient mode of communication. Text is used because of its universality. Okay, untuk makluman ataupun perhatian anda semua, setiap elemen multimedia masing-masing. Okay, ia juga bergantung kepada apakah application yang awak nak hasilkan. Okay, tetapi anda kena faham bahawa setiap elemen ini dia ada kalau awak buat apps dan apps tu text semata, maksud anda salah pilih elemen. Okay, so kita tengok apakah kekuatan dan kelemahan dia. Okay, text digunakan sebagai mode komunikasi yang paling mudah. Okey, kenapa help digunakan dalam bentuk teks? Sebab ia adalah mode komunikasi yang paling mudah dan ia adalah benda yang universal. Instruction anda boleh, adakah dia hang? Oh tak. So instruction anda boleh bagi dalam bentuk teks. Okey. Yang kedua, grafik. Graphic covers a wide range of pictorial presentation. Okay. Kemudian from simple line drawing to blueprints, chart, logos, graphs, point paintings and juga photos. Selepas daripada teks, kita beralih kepada teknologi grafik. Sebab apa? Orang lagi mudah memahami tentang suatu perkara melalui grafik. Okay, contohnya orang lagi suka tengok gambar. Itu sebab Instagram sangat popular. Okay. Okay, elemen yang seterusnya, audio. Okay. So nanti awak boleh tengok audio ni, saya ada sertakan sekali theme song untuk Bobo Boy. So boleh tengok bagaimana audio untuk
soundtrack Bobo dihasilkan. So boleh tengok dekat sini. Sebenarnya lagu tema Bobo itu dihasilkan oleh seorang aja. Okay, tapi bagaimana dia boleh hasilkan soundtrack tu anda boleh tengok dalam video ini. Okay, audio is a form of mechanical energy transmitted and vibration into medium, usually air. Okay, bila dalam suatu application kalau tak ada audio dia akan jadi bosan. Okay, elemen yang seterusnya adalah video. Film and videos are composed of a series of rapidly displayed still image. Okay, tengok dengan perkembangan teknologi sekarang, so video, live dan juga sebagainya juga sekarang ni menjadi trending. Di mana orang banyak menggunakan video untuk menjual produk, untuk membuat tutorial dan juga sebagainya. Okay, animation juga. The technique of rapidly display a series of still image to produce the appearance of motion. Ini contoh daripada video Agent Ali. Okay, so Agent Ali adalah salah satu daripada cabang elemen multimedia animation. Okay, so interactivity. Okay, macam kita dah sebut tadi, iaitu multimedia interaktif. So bagaimana anda menghasilkan aplikasi yang bagus adalah bagaimana anda menggunakan elemen multimedia tersebut dan dipresentkan. Adakah awak nak buat untuk basic interactivity, nak buat untuk hypermedia, untuk intelligent media dan juga awak nak buat untuk immersive multimedia. So siapa yang boleh dapat buat VR dalam keadaan sekarang ni, itu adalah aplikasi yang bagus untuk explore. Okey, ini contohlah saya tunjukkan lagi video tanpa suara. Ini contoh interaktif. Okay, so dia gunakan Angry Bird untuk dia buat dalam bentuk interaktif. Angry Bird adalah salah satu daripada game yang berjaya sebab teknik interaktiviti yang digunakan. Di mana ada menggunakan fizik dekat sini, iaitu anda kena menggunakan tarik anda punya lastik tu, berapa jauh anda nak pergi, kemudian anda nak kena pilih target dan juga anda nak halakan ke mana. Okay, so kita ambil contoh Angry Bird tadi tu, bagaimana untuk menghasilkan satu apps yang sangat bagus. Alright, so habislah untuk topik 1.1 saya. Cuba saya tengok dekat ruangan chat, ada soalan? Tak ada. Cuba saya tengok dekat saya punya Q&A. Okey, juga tak ada soalan. Adakah anda masih lagi bersama saya? Cuba tunjuk webcam sikit ke dah tidur dah korang ni? Masih tuan, masih. Ada tuan. Ada Masih Puan. Ada tuan. Saya dah kat rumah Puan. Sebentar lagi tuan. Masih Puan. Ada lagi tuan. Masih lagi Masih tuan. Masih lagi. Masih, Okey, bagus, masih. bagus. Okey, baik. Macam tetap So bagus, saya rasa anda memang enjoy saya punya presentation. Saya rasa multimedia ni satu subjek yang direct dan dia akan banyak practical nanti. So kita akan explore lagi multimedia ni. Okay, so sekarang ni jam menunjukkan 3.25. Okay, masa yang baik untuk kita break. So saya bagi anda untuk tinggalkan anda punya komputer kejap. Jangan hang up. Just mutekan dan juga disablekan video dan saya bagi rehat selama 5 minit. Kita akan jumpa semula pada jam 3.30 petang. Boleh berehat sekarang.